Dengan tindakan ini, kita dapati bahawa individu terbabit telah melanggar prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip rukun negara yang kedua ini menekankan bahawa setiap rakyat Malaysia mestilah bertanggungjawab serta sanggup berkorban demi negara. Dengan ini, sikap bertanggungjawab terhadap negara tidak ada dalam diri individu terbabit akibat daripada melanggar prinsip rukun negara yang kedua. Isu penghinaan terhadap agung adalah isu yang amat serius dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan adalah bertujuan untuk membentuk integrasi kaum yang bersatu padu dan setia akan negara. Tindakan individu tersebut merujuk kepada Akta Hak Sultan sekaligus telah menyemarakkan ketegangan antara kaum dan pembalahan agama. Oleh itu, kerajaan perlulah mengambil tindakan terhadap individu tersebut merujuk kepada sistem perlembagaan Malaysia, iaitu prinsip rukun negara yang ketiga. Jelaslah bahawa tindakan individu tersebut telah melanggar salah satu prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Di dalam prinsip kedaulatan undang-undang, rakyat Malaysia ditekankan untuk menghormati sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di negara kita dan bertanggungjawab dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan individu tersebut tidak bertanggungjawab dengan undang-undang negara sehinggakan melanggar salah satu prinsip rukun negara. Akhir kata, bulat air kerana berbentung, bulat kata kerana mafakat. Sekian, terima kasih. Hal ini kerana individu tersebut tidak mempunyai sikap kesopanan dalam diri atau individu tersebut dipengaruhi oleh minda yang tidak sihat. Tindakan itu juga telah melanggar prinsip rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Hal ini juga dapat mempengaruhi minda masyarakat di sekeliling dengan sikap negatif sekiranya isu ini tidak dibendung atau tidak dikenakan tindakan yang tegas terhadap pelaku bersalah. Jadi, kita hendaklah menerapkan nilai kesopanan dan kesusilaan dalam diri supaya hidup kita lebih berdisiplin. Dalam perlembagaan persekutuan, kedudukan raja-raja tidak boleh dipersoalkan. Pada era kini, selayaknya diambil tindakan tegas terhadap individu yang berkelakuan kurang ajar serta tidak hormat dengan institusi raja berperlembagaan. Dengan memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum, kita dapat hidup dengan penuh harmoni dan hormat menghormati. Bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sama-sama kita renungkan. Dengan tindakan ini, kita mendapati bahawa individu terbabit tidak mempunyai ciri yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara, memiliki sahsia yang seimbang dan sepadu, yang membawa maksud mempunyai kepribadian yang baik, tingkah laku yang sopan, berdisiplin dan bersepadu. Kini jelas bahawa individu tersebut belum mencapai matlamat pendidikan, iaitu melahirkan insan yang baik dan sempurna. Berkaitan dengan isu hina agung ini, saya yakin dan percaya bahawa mereka tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Jika dilihat dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan, matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan. Jadi, di sini individu tersebut telah bercanggah dengan matlamat yang dibawa oleh fikir. Jika individu tersebut mempunyai ilmu, sudah tentu dia mempunyai adab dan akan menghormati institusi diraja sebagai ketua negara. Kepercayaan kepada Tuhan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan salah satu daripada matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Tindakan seseorang lelaki yang telah menghina Yang di-Pertua Agong membuktikan masih ada lagi segelintir masyarakat yang tidak mengambil berat tentang matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Masyarakat yang benar-benar percaya dan patuh kepada Tuhan tidak akan menghina Yang di-Pertua Agong kerana menghina merupakan salah satu perkara yang dilarang oleh Tuhan. Selain itu, YDPA merupakan lambang kedaulatan negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat perlulah percaya dan patuh kepada Tuhan demi menjaga kedaulatan.
Berdasarkan artikel tersebut, kita mestilah mengetahui yang mana nilai yang baik dan yang mana yang buruk. Selaras dengan elemen rakyat Malaysia yang berakhlak mulia seperti terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, semestinya kita semua rakyat Malaysia haruslah mengimplementasikan elemen di atas dengan sentiasa mempamerkan akhlak yang mulia dan menjunjung taat setia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selari dengan konsep Raja Berperlembagaan. Dengan tindakan tersebut, kita mendapati bahawa individu terbabit tidak mempunyai ciri yang dinyatakan di dalam falsafah pendidikan negara, iaitu kesan seimbang dan juga harmonis yang membawa maksud kepada berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, memiliki kepercayaan dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Kini jelaslah bahawa individu tersebut berilmu capai mutlak dirinya dalam menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan juga negara. Hari ini saya ingin membincangkan tentang individu yang berketerampilan. Individu yang berketerampilan ini mempunyai 3 aspek, iaitu aspek rohani, jasmani dan juga intelek. Ketiga-tiga aspek ini perlu digabung bagi melahirkan insan yang cemerlang pada masa akan datang. Jadi, individu yang berketerampilan ini juga adalah individu yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Apabila seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang institusi-institusi diraja, pasti tidak akan timbul lagi masalah isu-isu yang mengaitkan pasal bina agung ataupun pasal keistimewaan hak raja-raja di Malaysia. Okey. Jadi kita pilih artikel ni ke? Semua setuju lah kira? Setuju. Setuju lah. Okey. Artikel ni berkaitan Cina Agong. Senang je. Jadi semua baca dah kan artikel ni kan? Kan ada share dah dalam grup? Share dah. Baca. Share dah. Semua baca dah kan? Jadi kita untuk ni kita boleh refer dengan bab apa? Bab 1, 2, 3 kan? Betul. 1, 2, 3 sahaja.